Ketika keheningan itu tiba-tiba pecah, Reza Rosli tidak berdiri di set penggambaran, tiada lampu sorot, tiada kamera, tiada dialog yang perlu dihafal. Yang ada hanyalah seorang lelaki yang terlalu lama memilih untuk diam, dan malam itu, keheningan yang selama ini mengelilinginya runtuh dalam sekelip mata. Lama sudah Reza tidak bersuara. Bukan kerana tiada cerita, tetapi kerana ada perkara yang terlalu berat untuk diungkapkan. Dalam dunia hiburan yang biasa dipenuhi kenyataan pantas dan senyuman terancang, diamnya Reza terasa janggal. Para peminat bertanya, media meneka, namun dia tetap memilih untuk tidak berkata apa-apa. Sehinggalah saat itu. Kali ini dia bersuara, bukan kerana kerjaya. Ayat itu jatuh seperti hentakan perlahan ke dada mereka yang membaca. Kerana yang menyusul, selepasnya bukan tentang projek baharu, bukan juga tentang watak yang bakal dimainkan, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih rapuh, tentang kandungan dalam perut istrinya. Bukan sekadar berita kehamilan, bukan juga pengumuman bahagia yang sering disambut dengan ucapan tahniah. Sebaliknya, Reza membuka bicara dengan kata-kata yang membuat ramai terdiam. Kehamilan itu sedang berada dalam keadaan berbahaya. Tiada butiran terperinci pada awalnya. Hanya potongan ayat yang pendek, namun cukup untuk membuat nafas pembaca terasa tersekat. Berisiko, dipantau rapi. Setiap hari adalah penantian. Kata-kata itu tidak disusun untuk meraih simpati. Sebaliknya terkeluar seolah-olah dia sendiri sedang bergelut untuk memahaminya. Reza tidak menangis secara terbuka, tetapi setiap ayat yang disampaikannya syarat dengan getaran emosi yang sukar disembunyikan. Dia mengaku bahawa selama ini dia cuba kuat, cuba kelihatan tenang, cuba berlagak seolah-olah semuanya terkawal. Namun di sebalik wajah yang kelihatan biasa, malam-malamnya dipenuhi doa yang tidak putus dan ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali telepon berbunyi, jantung saya berdegup lebih laju, katanya perlahan. Ayat itu tidak panjang, tetapi cukup untuk menggambarkan realiti yang dia lalui. Dalam dunia seorang bakal bapa, bunyi telepon bukan lagi sekadar notifikasi. Ia boleh menjadi harapan atau mimpi ngeri. Dia menceritakan bagaimana istrinya terpaksa berulang-alik ke hospital. Bau antiseptik menjadi sesuatu yang terlalu dikenali. Bunyi mesin, langkah juru rawat, wajah dokter yang serius, semua itu kini menjadi sebahagian daripada rutin hidup mereka. Tidak ada glamour, tidak ada keindahan yang sering digambarkan tentang kehamilan. Yang ada hanyalah kebimbangan yang berlapis-lapis. Reza mengaku ada hari-hari di mana dia hanya duduk di sudut bilik menunggu, memandang lantai, cuba mengawal fikirannya agar tidak melayang terlalu jauh. Dia takut untuk membayangkan yang terburuk, namun lebih takut jika dia terlalu berharap. Dalam diam, dia belajar bahawa menjadi kuat tidak bermakna tidak takut, tetapi terus berdiri, walaupun ketakutan itu sentiasa ada. Apa yang paling menyentuh hati peminat ialah pengakuannya bahawa keputusan untuk bersuara bukan sesuatu yang mudah. Dia tahu sebaik sahaja kebenaran ini didedahkan, seluruh perhatian akan tertumpu kepada keluarganya. Namun dia juga tahu, diam terlalu lama membuat beban itu semakin menyesakkan. Ini bukan cerita yang saya ingin kongsi, katanya jujur, tetapi ini adalah realiti yang saya sedang hadapi. Reaksi peminat datang tanpa henti. Ruang komen dipenuhi doa, mesej sokongan, dan ungkapan kebimbangan. Ramai yang mengakui tidak pernah melihat sisi Reza yang sebegini rapuh. Selama ini dia dikenali sebagai lelaki yang tenang, tersusun, jarang meluahkan perasaan secara terbuka. Namun kali ini, retakan kecil itu kelihatan, dan disitulah rasa sakitnya terasa paling nyata. Reza tidak meminta simpati. Dia juga tidak merayu perhatian. Apa yang dia lakukan hanyalah berkongsi secebis kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Dia bercakap tentang rasa tidak berdaya, tentang doa yang diulang-ulang,
tentang harapan yang disimpan dalam senyap. Setiap perkataan seolah-olah lahir dari ruang hati yang selama ini dikunci rapat. Dalam pengakuan itu, tiada jaminan, tiada kepastian. Hanya satu perkara yang jelas, hidupnya kini berada di persimpangan yang tidak pernah dia bayangkan sebelum ini. Dan ketika dunia hiburan terus bergerak pantas di luar sana, Reza berdiri di tempat yang sunyi, memegang satu hakikat yang membuatkan seluruh hidupnya terasa rapuh. Image orang lelaki selepas hari bernikah, Reza Rosli selama ini dikenali di mata umum sebagai seorang lelaki yang chin, tenang, dan hampir tidak pernah terpalit dengan kontroversi. Dalam industri yang sering gemar menjadikan kehidupan pribadi sebagai tajuk utama, nama Reza jarang muncul dengan sensasi murahan. Dia hadir di layar dengan watak-watak matang, bercakap seperlunya dalam temu bual, dan pulang tanpa meninggalkan gema berlebihan. Bagi peminat, image itu sudah lama terbina. Reza sebagai lelaki yang tahu menjaga batas, tahu bila perlu bersuara dan bila harus berdiam. Senyumannya sederhana, tutur katanya teratur, tiada drama terbuka, tiada pendedahan emosional yang berlebihan. Seolah-olah hidupnya sentiasa berada dalam kawalan. Namun semua itu hanyalah apa yang dilihat dari luar. Selepas bergelar suami, Reza memilih satu keputusan yang jarang difahami oleh dunia hiburan. Dia memilih untuk lebih diam. Bukan kerana tiada kebahagiaan, tetapi kerana kebahagiaan itu terlalu pribadi untuk dijadikan tontonan. Dia tidak memuat naik detik harian rumah tangga. Tidak berkongsi rutin sebagai suami, tidak mempamerkan kemesraan berlebihan. Bagi Reza, perkahwinan bukan pentas baharu, tetapi ruang kecil yang ingin dijaga dengan senyap. Di sebalik sikap tertutup itu, wujud satu perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang sejak hari pertama dia tahu istrinya mengandung. Rasa menunggu. Menunggu dengan penuh harapan. Menunggu dengan debar yang tidak pernah dia kenal sebelum ini. Menunggu bukan seperti menunggu tayangan film atau keputusan projek, tetapi menunggu sesuatu yang boleh mengubah seluruh makna hidupnya. Sebagai seorang lelaki yang bakal menjadi bapa, Reza mula membayangkan perkara-perkara kecil yang tidak pernah bermain di fikirannya sebelum ini. Bunyi tapak kaki kecil di dalam rumah, tawa seorang anak pada waktu pagi, meja makan yang tidak lagi sunyi. Pulang ke rumah bukan sekadar untuk berehat, tetapi untuk memeluk sebuah keluarga. Impian itu tidak pernah diumumkan kepada umum. Ia hidup diam-diam di dalam dirinya. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang ayah yang hadir, bukan sekadar nama. Seorang lelaki yang pulang awal, yang mendengar cerita kecil, yang memegang tangan istrinya ketika letih, yang berdiri sebagai benteng ketika dunia di luar terlalu bising. Sebuah keluarga yang tidak perlu sempurna, asalkan tenang. Namun ketenangan itu tidak datang dengan mudah. Sejak kehamilan itu disahkan, hidup Reza berubah perlahan-lahan. Jadwal kerjanya mula disusun mengikut keperluan rumah. Tawaran-tawaran ditimbang bukan lagi atas nama kerjaya semata-mata, tetapi atas kemampuan dirinya untuk berada di sisi istri. Dalam diam, dia belajar bahawa tanggungjawab sebagai suami dan bakal bapa menuntut pengorbanan yang tidak pernah diajarkan di mana-mana kelas lakonan. Ada malam-malam tertentu di mana Reza duduk lama di ruang tamu, tidak membuka televisyen, tidak menyentuh telefon. Fikirannya melayang kepada masa depan yang sedang dibentuk, dan masa depan itu kini terasa terlalu rapuh. Dia tidak lagi memikirkan tentang populariti atau pencapaian. Yang bermain di fikirannya hanyalah satu soalan yang sama berulang kali. Adakah semuanya akan baik-baik saja? Di hadapan orang ramai, Reza masih kelihatan seperti biasa, masih tersenyum sopan, masih menjawab soalan dengan tenang. Tiada siapa melihat bagaimana bahunya semakin berat, bagaimana tidurnya semakin cetek, bagaimana diamnya semakin panjang. Dia tidak menunjukkannya, kerana selama ini dia percaya seorang lelaki harus kuat, tanpa perlu menunjuk kelemahan. Tetapi kekuatan itu ada harganya.
Semakin hari, harapan untuk sebuah keluarga yang damai bercampur dengan ketakutan yang tidak terucap. Dia mula sedar bahawa menjadi seorang lelaki dewasa bukan tentang tidak merasa takut, tetapi tentang terus melangkah walaupun ketakutan itu sentiasa menunggu di setiap sudut. Dalam diam, Reza belajar bahawa perkahwinan bukan sekadar janji bahagia. Ia juga tentang bersedia menghadapi kemungkinan yang paling menyakitkan. Dan di antara imej lelaki sempurna di mata umum dan realiti seorang suami yang sedang menunggu di ambang kebimbangan, Reza berdiri di satu titik yang sunyi, memegang impian tentang sebuah keluarga yang tenang, sambil berdepan dengan hakikat bahawa hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus. Memecah keheningan momen, pengakuan yang membuat semua terdiam. Saat itu, Reza Rosli akhirnya memilih untuk bercakap, bukan sebagai seorang pelakon, bukan sebagai figura awam, tetapi sebagai seorang suami dan seorang bakal bapa yang sudah terlalu lama menyimpan ketakutan di dalam dada. Tiada bahasa berbunga, tiada ayat yang disusun indah, tiada usaha untuk kelihatan kuat. Yang keluar hanyalah kebenaran yang telanjang. Reza mengaku, dengan suara yang tidak cuba disembunyikan getarnya, bahawa kandungan dalam perut istrinya sedang berada dalam keadaan berbahaya. Ayat itu tidak dilanjutkan dengan huraian dramatik. Ia berdiri sendiri, berat, keras, dan cukup, untuk membuat sesiapa yang mendengarnya berhenti bernafas seketika. Setiap hari kami hidup dalam kebimbangan, katanya perlahan. Bukan nada orang yang mencari simpati, tetapi nada seorang lelaki yang sudah keletihan memendam rasa takut sendirian. Dia tidak cuba menenangkan keadaan. Dia tidak berkata semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya jujur tentang satu perkara. Tiada siapa tahu apa yang akan berlaku esok. Reza menceritakan tentang hari-hari yang berlalu tanpa kepastian. Tentang menunggu di hospital dengan masa yang terasa terlalu panjang. Tentang wajah istrinya yang cuba tersenyum walaupun tubuhnya keletihan. Tentang doktor yang memilih kata-kata dengan berhati-hati. Tentang keputusan yang tidak pernah benar-benar muktamad. Dalam setiap pengakuan itu, jelas bahawa ini bukan ketakutan kecil. Ini bukan keresahan sementara. Ini adalah ketakutan seorang lelaki yang berhadapan dengan kemungkinan kehilangan sebelum sempat memiliki. Sebagai seorang suami, dia cuba menjadi tenang. Dia menggenggam tangan istrinya, meyakinkannya bahawa dia ada di situ, walaupun dalam hatinya sendiri bergolak. Dia tahu istrinya lebih memerlukan kekuatan daripadanya. Maka dia menyimpan tangisnya, menyembunyikan kerisauannya, membina wajah yang kelihatan stabil, walaupun di dalam, semuanya sedang runtuh perlahan-lahan. Kadang-kadang saya rasa tidak berdaya. Akunya jujur. Ayat itu memecahkan segala imej lelaki yang selama ini kelihatan kukuh. Kerana buat pertama kali, Reza mengakui sesuatu yang jarang diucapkan oleh lelaki, bahawa ada situasi di mana doa sahaja yang tinggal dan selebihnya berada di luar kawalan manusia. Sebagai seorang bakal bapa, ketidakberdayaan itu lebih menyakitkan. Dia tidak boleh melindungi anaknya dengan pelukan, tidak boleh menggantikan kesakitan, tidak boleh menjanjikan keselamatan. Yang mampu dia lakukan hanyalah menunggu, berharap, dan berdoa, sambil setiap hari berhadapan dengan hakikat bahawa nyawa itu terlalu kecil, terlalu rapuh. Reza menggambarkan malam-malam tanpa tidur. Fikirannya berputar tanpa henti. Soalan yang sama berulang. Adakah aku sudah cukup bersedia jika sesuatu yang buruk berlaku? Soalan yang tidak pernah dijawab, hanya ditelan kembali ke dalam diam. Dia mengaku bahawa ada saat-saat dia takut untuk terlalu berharap, kerana harapan itu sendiri boleh menjadi sumber luka yang paling dalam. Ketika pengakuan itu disampaikan, suasana seolah-olah terhenti. Tiada siapa menyampuk. Tiada siapa cuba memintas dengan soalan lain, kerana apa yang dikongsi bukan sekadar berita. Ia adalah ketakutan mentah yang keluar dari hati seorang lelaki biasa. Reza tidak menyalahkan sesiapa,
tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan takdir. Dia hanya menceritakan tentang hari-hari yang dipenuhi doa senyap, tentang setiap degupan jantung yang terasa terlalu kuat setiap kali ada pemeriksaan, tentang bagaimana hidupnya kini diukur bukan dengan minggu atau bulan, tetapi dengan setiap saat yang berlalu. Dalam momen itu, topeng ketenangan yang selama ini dikenali orang ramai akhirnya jatuh. Yang tinggal hanyalah seorang suami yang terlalu sayang dan seorang ayah yang belum sempat memeluk anaknya, berdiri di hadapan kenyataan bahwa kehidupan boleh berubah dalam sekelip mata, tanpa amaran, tanpa belas kasihan. Kamera merakam emosi suami ketika ketakutan mengatasi segala nama dan status. Reza Rosli tidak banyak bercakap tentang dirinya. Dia tidak menyusun cerita tentang betapa kuatnya dia bertahan, tidak menghitung pengorbanan yang telah dibuat, dan tidak menuntut sesiapa memahami beban yang dipikul. Sebaliknya, Reza memilih bahasa yang paling sunyi. Diam. Dalam diam itu, segalanya menjadi jelas. Dia bercakap melalui keheningan yang panjang, melalui pandangan mata yang lebih banyak tertunduk daripada mendongak, melalui doa-doa kecil yang diulang tanpa suara, seolah-olah takut jika dilafazkan dengan kuat, ia akan pecah sebelum sempat sampai ke langit. Reza belajar bahwa ada saat-saat di mana kata-kata hanya akan melemahkan, dan yang tinggal hanyalah harapan yang disimpan kemas di dalam hati. Ada ketika dia duduk bersebelahan istrinya tanpa berkata apa-apa. Tangannya sekadar menggenggam, cukup erat untuk menyampaikan bahawa dia ada, tetapi cukup lembut untuk tidak menambah beban. Dia tidak bertanya terlalu banyak, tidak memberi janji yang tidak pasti. Dia hanya hadir sepenuh mungkin, kerana dia tahu kehadiran itu sendiri adalah satu bentuk kekuatan. Dalam dunia yang selama ini mengenalnya sebagai figura awam, Reza menyedari sesuatu yang menyakitkan. Tetapi jujur, segala gelaran, pujian, dan pengiktirafan tidak membawa apa-apa makna ketika nyawa yang disayangi berada dalam bahaya. Ketika itu, semua yang pernah dibanggakan terasa kecil. Semua kejayaan menjadi sunyi. Yang tinggal hanyalah seorang lelaki yang mahu melindungi keluarganya, tetapi tidak tahu caranya. Semoid, buat pertama kali dalam hidupnya, Reza benar-benar memahami hakikat bahawa tidak semua perkara boleh dikawal. Harant, walaupun seseorang telah berusaha sehabis mungkin. Dia boleh merancang kerjaya, memilih jalan hidup, dan menentukan keputusan-keputusan besar. Tetapi di hadapan kehidupan yang rapuh, dia hanyalah manusia biasa. Kesedaran itu datang perlahan-lahan, tetapi apabila ia tiba, ia menghentam dengan kuat. Ada malam-malam di mana Reza duduk sendirian, memandang ruang yang gelap, memikirkan kemungkinan yang tidak pernah dia berani bayangkan sebelum ini. Dia tidak menangis dengan suara. Dia tidak runtuh di hadapan orang lain. Tetapi di dalam, ketakutan itu membesar. Bukan kerana kurang iman, tetapi kerana kasih yang terlalu dalam. Ketakutan seorang suami yang tahu bahawa cinta tidak memberi jaminan keselamatan. Reza tidak pernah menyebut dirinya kuat, tetapi dalam caranya sendiri, dia belajar untuk terus berdiri walaupun lututnya goyah. Dia belajar bahawa keberanian bukan tentang tidak takut, tetapi tentang tetap hadir, walaupun takut itu menyesakkan dada AD. Dia hadir untuk istrinya. Dia hadir untuk anak yang belum sempat dilihat wajahnya. Dia hadir walaupun hatinya sendiri sedang berperang. Setiap doa yang dipanjatkan bukan doa yang panjang. Kadang-kadang hanya satu ayat ringkas. Kadang-kadang hanya helaan nafas yang disertai niat. Reza tidak meminta lebih. Dia tidak memohon keajaiban besar. Dia hanya berharap agar esok masih memberi peluang. Agar hari ini berlalu tanpa berita buruk. Agar degupan kecil itu terus bertahan. Dalam kesunyian itulah, pembaca mula melihat Reza bukan sebagai selebriti, tetapi sebagai seorang lelaki
yang sedang belajar menerima keterbatasannya sendiri. Seorang suami yang sadar bahawa kasih sayang tidak selalu datang dengan kuasa untuk melindungi. Seorang bakal ayah yang memahami bahawa cinta kadang-kadang bermakna menunggu dalam ketidakpastian. Dan ketika ketakutan itu menjadi lebih besar daripada segala yang pernah dikejarnya, Reza berdiri di satu titik yang tidak pernah dia bayangkan, di mana satu-satunya perkara yang boleh dia lakukan hanyalah percaya. Walaupun dunia di sekelilingnya tidak lagi terasa pasti, ketika seluruh media sosial terdiam, nama Reza Rosli tiba-tiba memenuhi garis masa. Tetapi kali ini bukan kerana drama baharu, bukan kerana poster promosi, bukan juga kerana gosip atau spekulasi. Ia hadir dengan nada yang berbeza, lebih perlahan, lebih berat, dan jauh lebih sunyi. Sejurus pengakuan itu tersebar, sesuatu yang jarang berlaku terjadi di ruang media sosial yang biasanya bising. Ramai berhenti bergurau. Ramai memilih untuk tidak berkata apa-apa selain doa. Kata-kata yang biasanya laju diganti dengan ayat-ayat pendek, seolah-olah semua orang sedar bahawa apa yang sedang berlaku bukan bahan hiburan. Ruang komen yang sering dipenuhi emoji dan reaksi pantas berubah menjadi tempat luahan kebimbangan. Kami doakan, semoga dipermudahkan. Kuatkan hati. Ayat-ayat itu berulang, tetapi setiap satunya membawa emosi yang tulus. Bukan kerana Reza seorang selebriti, tetapi kerana dia kini dilihat sebagai seorang suami dan bakal ayah yang sedang berjuang. Ramai peminat mengakui mereka membaca pengakuan itu lebih daripada sekali. Bukan kerana tidak faham, tetapi kerana sukar menerima hakikatnya. Ada yang terdiam lama sebelum menaip apa-apa. Ada yang memilih untuk hanya menekan butang like sebagai tanda kehadiran, seolah-olah berkata, "Kami ada di sini, walaupun tidak tahu apa yang harus dikatakan." Buat seketika, garis pemisah antara dunia hiburan dan kehidupan sebenar menjadi kabur. Cerita ini tidak lagi tentang populariti atau imej awam. Ia berubah menjadi kisah sebuah keluarga yang sedang menunggu di ambang harapan dan ketakutan. Kisah tentang seorang istri yang tubuhnya diuji. Kisah tentang seorang suami yang cuba kelihatan kuat. Dan kisah tentang satu nyawa kecil yang belum sempat melihat dunia. Media hiburan juga memilih nada yang lebih berhati-hati. Tajuk-tajuk tidak lagi sensasi. Ayat-ayat ditulis dengan perlahan, seolah-olah takut melukakan perasaan yang sudah rapuh. Tiada spekulasi berlebihan. Tiada pendedahan yang memaksa. Kerana semua orang sedar, ada cerita yang tidak perlu digali lebih dalam daripada apa yang telah dikongsikan. Di celah-celah doa dan sokongan, ada juga suara peminat yang merenung lebih jauh. Mereka mula bercakap tentang realiti yang jarang dibincangkan. Tentang kehamilan berisiko, tentang ketakutan yang sering disimpan sendirian, tentang bagaimana ramai pasangan melalui ujian yang sama dalam diam. Cerita Reza membuka ruang empati yang lebih luas, membuat ramai menyedari bahawa di sebalik senyuman yang dipamerkan di luar, ada perjuangan yang tidak kelihatan. Tidak sedikit yang mengatakan mereka kini melihat Reza dengan mata yang berbeza. Bukan lagi sekadar pelakon yang matang dan berdisiplin, tetapi seorang lelaki yang berani jujur tentang ketakutannya. Kejujuran itu membuatkan ramai berdiri di pihaknya, bukan kerana simpati kosong, tetapi kerana mereka merasakan kemanusiaan yang sama. Yang paling ketara, tiada siapa meminta penjelasan lanjut. Tiada tuntutan untuk kemaskini harian. Tiada desakan untuk mengetahui butiran perubatan. Keheningan kolektif itu seolah-olah satu perjanjian tidak tertulis, bahawa ada masa di mana menghormati diam lebih penting daripada mengetahui segalanya. Dalam ruang maya yang biasanya penuh bunyi, kisah ini mencipta satu ruang senyap yang luar biasa. Sebuah ruang di mana orang-orang berhenti menonton dan mula merasa, di mana perhatian tidak lagi diberi kerana sensasi,
tetapi karena rasa kemanusiaan. Kerana pada akhirnya, ini bukan lagi cerita tentang seorang figura awam. Ini adalah cerita tentang sebuah keluarga yang sedang diuji. Tentang seorang suami yang menunggu dalam doa. Dan tentang seorang insan kecil yang masih berjuang sebelum sempat menghirup udara pertama dunia ini. Yai, Reza Rosli duduk seorang diri. Tiada telefon di tangan. Tiada kamera yang merakam. Tiada sesiapa menunggu jawapan. Ruang itu sunyi, seolah-olah masa sendiri memilih untuk bergerak lebih perlahan. Lampu tidak terlalu terang. Kerusi yang didudukinya biasa-biasa sahaja. Namun disitulah berat dunia berkumpul pada bahu seorang lelaki yang tidak lagi memikirkan apa-apa selain satu harapan kecil yang berdegup di luar jangkauan tangannya. Dia tidak memandang jam. Dia tidak menghitung menit. Menunggu dalam keadaan ini tidak memerlukan ukuran waktu. Setiap saat terasa sama, panjang, sama berat. Nafasnya turun, naik dengan tenang, yang dipelajari, bukan yang dirasai. Di wajahnya, tiada ekspresi dramatik. Hanya ketenangan yang dipaksa bertahan. Reza tidak lagi berada dalam peranan yang pernah membentuk namanya. Dia bukan pelakon yang menghafal skrip. Bukan figura awam yang memilih kata. Dia hanyalah seorang suami yang menunggu berita. Dan seorang ayah yang berharap dapat diberi peluang pertama untuk melindungi. Tangannya diletakkan di atas paha, jari-jarinya saling bertaut. Bukan kerana sejuk, tetapi kerana itulah satu-satunya cara untuk menenangkan getaran yang tidak kelihatan. Di dalam kepalanya, tiada monolog panjang. Hanya serpihan doa yang berulang, pendek, ringkas, dan jujur. Doa yang tidak meminta keajaiban besar, sekadar ruang untuk terus berharap. Dalam keheningan itu, Reza mengingati perkara-perkara kecil. Detik pertama mengetahui tentang kehamilan. Senyuman istrinya yang cuba menyembunyikan kebimbangan. Rancangan-rancangan kecil yang tidak pernah diumumkan kepada sesiapa. Semua itu hadir tanpa dipanggil, berbaris kemas, lalu berhenti tepat di hadapan realiti yang kini terlalu rapuh. Dia sedar, buat pertama kali dalam hidupnya, bahawa menunggu bukan tindakan pasif. Menunggu adalah satu bentuk keberanian. Ia menuntut kesabaran yang tidak boleh dipamerkan, kekuatan yang tidak boleh diukur, dan keikhlasan untuk menerima apa sahaja kemungkinan. Menunggu memaksa seseorang berdamai dengan ketidakpastian. Reza tidak memegang tasbih, tidak melafazkan doa dengan suara, tetapi di dadanya setiap degupan menjadi permintaan. Setiap helaan nafas membawa satu harapan. Dia tidak cuba menawar takdir. Dia hanya meminta ruang untuk terus berdiri, ruang untuk istrinya terus kuat, ruang untuk nyawa kecil itu terus berjuang. Di luar, dunia bergerak seperti biasa. Orang bercakap, ketawa, memuat, naik cerita baharu. Tetapi di ruang kecil ini, dunia Reza berhenti. Semua yang pernah menjadi keutamaan kini tersusun ke tepi. Yang tinggal hanyalah satu fokus yang tidak berbelah bahagi. Dia tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Dia tidak merancang kata-kata untuk hari esok. Dia tidak menyiapkan diri untuk apa-apa pengumuman. Kerana pada saat ini, satu-satunya perkara yang mampu dia lakukan ialah menunggu, dengan hati terbuka dan tangan kosong. Dalam diam yang panjang itu, Reza menundukkan kepala sedikit, seolah-olah mendengar sesuatu yang tidak didengari orang lain. Mungkin doa yang kembali kepadanya. Mungkin harapan yang enggan padam. Mungkin hanya kesunyian yang memilih untuk tinggal lebih lama. Dan disitulah dia berada, seorang lelaki tanpa perlindungan, selain kepercayaan, tanpa senjata selain doa, menunggu satu keajaiban yang tidak dijanjikan, namun tetap diminta dengan seluruh jiwa. Pada akhirnya, Reza Rosli tidak berdiri di hadapan kamera untuk memberikan jawaban. Dia juga tidak menulis kenyataan panjang untuk menjelaskan segalanya. Hidupnya kini tidak bergerak mengikut jadwal tayangan, tidak diukur dengan rating,
dan tidak ditentukan oleh sorakan penonton. Segalanya mengecil kepada satu ruang yang sangat pribadi, ruang di antara doa dan ketakutan. Dalam ruang itu, Reza belajar bahwa seorang lelaki tidak selalu diberi pilihan untuk menjadi berani. Kadang-kadang, keberanian itu datang dalam bentuk menunggu. Menunggu tanpa jaminan, menunggu tanpa kepastian, menunggu dengan hati yang terbuka. Walaupun sedar bahwa jawaban mungkin tidak datang seperti yang diharapkan, dia sadar bahwa dunia luar boleh terus bertanya, terus meneka, terus bercakap, tetapi bagi dirinya, setiap soalan itu akhirnya tenggelam di hadapan satu hakikat yang jauh lebih besar, bahwa ada perkara dalam hidup yang tidak boleh dipercepatkan, tidak boleh dipujuk, dan tidak boleh dituntut. Ia hanya boleh diserahkan. Reza tidak lagi memikirkan tentang bagaimana orang melihatnya, sama ada dia kelihatan kuat atau rapuh, sama ada dia dipuji atau dikasihani. Semua itu tidak penting ketika yang dipertaruhkan bukan maruah, tetapi nyawa. Dalam diam, dia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan kebahagiaan yang lantang, tetapi sering hadir dalam ketakutan yang senyap. Mungkin inilah fasa hidup yang tidak pernah diceritakan dalam mana-mana skrip. Fasa di mana seorang lelaki berhenti berlakon, berhenti berperanan, dan hanya menjadi dirinya sendiri. Penuh harapan, penuh kebimbangan, penuh doa yang tidak pernah habis. Fasa di mana masa depan tidak dirancang, hanya ditunggu. Dan ketika malam kembali sunyi, ketika dunia sekali lagi memejamkan mata, Reza masih berada di situ, sebagai seorang suami yang setia, sebagai seorang ayah yang belum sempat mendukung, sebagai seorang lelaki yang akhirnya memahami bahwa tidak semua kemenangan diraih di bawah cahaya lampu. Lalu, dalam perjalanan hidup seorang lelaki, apakah yang sebenarnya paling menakutkan? Adakah berdiri seorang diri di atas pentas, atau saat dia hanya mampu menundukkan kepala, menggenggam harapan yang terlalu kecil, dan berdoa dalam senyap agar satu nyawa yang belum sempat menyapa dunia diberi peluang untuk terus bernafas, sedangkan masa depan sendiri masih tergantung sebagai satu tanda tanya yang belum berani dijawab?